Ketua Menteri Sarawak yang baru bakal mewarisi cabaran mengukuhkan semula blok pemerintah negeri menjelang pilihan raya negeri akan datang. Pertama ialah bagaimana mereka dapat meredakan mungkin rasa kekecewaan. Dan kekecewaan itu kalau tidak dikawal, bagi mereka yang tidak dipilih penyokong mereka ini nanti ialah untuk meredakan rasa kecewa, atau sehingga kalau tidak dapat dikawal ini boleh menimbulkan konflik. Ketua Menteri yang baru ini harus berupaya untuk memastikan segala konflik ini dapat direndamkan. Ada dua parti yang sedikit sebanyak yang menghadapi ada masalah sikit. Yang pertama parti SUPP, yang mana pada masa ini ada menghadapi masalah yang itu akan sikit sebanyak mencacatkan ataupun merumitkan sekira pucuk kepimpinan itu dapat mengaturkan supaya dapat digabungkan ataupun mencari satu solution. Sikap mau berunding antara pihak yang terbabit dengan Ketua Menteri baru ini dapat dilakukan. Jadi kalau Ketua Menteri baru ini dapat meleraikan konflik itu, ini merupakan satu bonus dan terus dapat melonjakkan imej Ketua Beliau khususnya dalam kalangan ataupun di mata masyarakat Cina. Cabaran baru yang menunggu bakal Ketua Menteri baru Sarawak ialah antaranya menangani isu dalaman parti PBB, parti tonggak, parti dominan di Sarawak, memastikan tiada perpecahan, tiada unsur sabotaj berlaku apabila diumumkan mereka ataupun calon yang akan menggantikan Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Keduanya memastikan semua parti-parti komponen di Sarawak akan berada di landasan yang betul, terutamanya parti SUPP misalnya, parti SPDP, parti PRS, kerana tiga-tiga parti inilah sedang menghadapi kemelut politiknya. Isu dalaman parti masih tidak selesai sejak pilihan raya negeri yang lalu dan juga pilihan raya umum yang lalu. Bagaimana Ketua Menteri yang baru dapat menjadi orang kata pun alat penyatuan kepada kemelut parti yang dimaksudkan demikian. Begitu juga unsur penyatuan di kalangan semua rakyat di Sarawak, kerana isu nasional juga terkesan di Sarawak, isu berkenaan dengan agama, isu etnik dan juga kebangkitan kelompok menengah yang lebih ataupun literasi tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia dan juga hak-hak pribumi dan sebagainya semakin tinggi. Jadi ini antara cabaran politik yang terpaksa dipikul oleh mereka ataupun individu yang akan menggantikan Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Jadi saya Nazri Kahar, ini analisis awal ini secara langsung, dan saya bersama dengan Profesor Dr. Syahrudin Badarudin, pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan juga Pengajian Polisi UiTM. Prof, komen pandangan Dr. Jenri dan juga rakan saya tadi, Ashok Ismail, membawakan dimensi selepas Ketua Menteri baru diumumkan di Sarawak. Ya, terima kasih Hawani kerana menjemput sekali lagi saya. Melihat kepada suatu suasana politik Sarawak yang sangat menarik, terutama berkait rapat dengan peletakan jawatan Ketua Menteri dan siapa yang mesti menjadi Ketua Menteri Sarawak masih menjadi teka-teki. Walaupun begitu, banyak daripada penganalisis politik sudah pun membicarakan soal apa yang akan berlaku selepas daripada Ketua Menteri itu akan mengangkat sumpah. Sudah pasti dalam setiap kali berlaku pertukaran peralihan Ketua Menteri itu, dia sudah hampir pasti akan berlaku suasana bukannya tidak stabil, tetapi macam kalau gempa bumi berlaku, dia ada gegaran after effect yang berlaku. Kerana kita harus lihat bahawa Sarawak berketua menterikan Tan Sri Taib Mahmud selama hampir 33 tahun. Jadi satu jangka masa yang panjang, dan Tan Sri Taib Mahmud itu merupakan bukan saja ikon, tetapi beliau juga adalah merupakan penaung dari segi politik. Penaung politik itu bermaksud dia di atas, dan yang lain-lain itu adalah tidak at par dengan Tan Sri Taib Mahmud. Orang yang at par dengan Tan Sri Taib Mahmud itu semuanya dah sama tiada ataupun sudah pencen daripada sudut politik, sudah di marginalize dan sebagainya. Jadi yang semua yang berada dalam politik Sarawak sekarang ini adalah merupakan mereka dari politik yang junior, yang sudah tentu ada dia punya pendukung-pendukung dia. Contohnya misal kata dulu ketika
dalam tahun 90-an ataupun dalam tahun 80-an mereka pernah bersaing antara satu dengan lain. Misal kata antara PBB pun gabungan pada dua parti, daripada Parti dua Dayak parti, dan juga Parti Islam, parti Bumi-Putera Perkasa Islam. dan juga Bumi-Putera. Jadi maknanya dia punya konsensus, dia punya perbincangan antara kelompok-kelompok etnik tertentu. Itu dalam PBB. Tapi kalau kita merentas dalam komponen Barisan Nasional sendiri, sudah tentu ada tokoh-tokoh yang hebat, yang juga mempunyai masalah-masalah tertentu. Sebagai contohnya SUPP yang kalah banyak dalam pilihan raya negeri yang lepas, tambah dengan PRS dan SPDP yang masih belum selesai pergolakan kepimpinan dan sebagainya. Jadi Ketua Menteri baru itu sudah pasti akan cuba untuk menstabilkan semua suasana tadi itu. Dan kebetulan pula Ketua Menteri yang baru itu adalah at par dengan lain-lain kepimpinan dalam parti komponen dan juga dalam parti PBB sendiri. Jadi bagi saya persoalan itu menarik. Dan ianya pernah berlaku kalau kita lihat sewaktu Tan Sri Taib Mahmud naik apabila menggantikan Tun Rahmat Yaakob. Pada ketika itu dalam waktu 2-3 tahun itu berlaku suatu proses sampai antara tahun 81 berlaku pergolakan politik Sarawak sampai berlakulah peristiwa Mingkot tahun 86-87. Dalam konteks negeri Sarawak sampai menimbulkan suatu suasana yang bukannya kecil-kecil tetapi suasana yang betul-betul menggegarkan politik Sarawak. Jadi bagi saya ini satu proses biasa, proses penstabilan. Tetapi yang penting adalah bagaimana pelantikan ketua menteri yang baru itu boleh memastikan supaya pemacuan ekonomi itu dapat diteruskan, tetapi yang paling penting dalam konteks Sarawak itu adalah bagaimana beliau dapat menstabilkan politik Sarawak. Itu kelebihan yang ada pada Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Beliau sebagai ikon politik, beliau sebagai ikon penyatuan, ikon penstabilan, begitu prolifik dalam partinya. Beliau tidak kompromi kepada musuh politiknya, sama ada di dalam parti ataupun di luar parti. Beliau begitu orang kata pun menjadikan penyatuan etnik itu sebagai kekuatan beliau. Maksudnya kompromi antara etnik, akhirnya beliau diangkat sebagai pemimpin yang benar-benar dapat menyatukan ke semua puluhan etnik di Sarawak. Jadi cabarannya bukan sedikit yang terpaksa dipikul oleh pemimpin baru yang menggantikan Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Jadi adakah ini juga akan menunjukkan bahawa pemimpin baru ini akan lebih terbuka, kerana kita pastinya tidak akan mengikut cara Tan Sri Taib Mahmud. Dia begini sudah tentu ketua menteri yang baru itu bagi saya bukan baru, dia datang daripada langit mana-mana, bukannya daripada orang luar politik. Bagi saya dia akan datang daripada kabinet sekolah PBB itu sendiri. Dia dibesarkan, disekolahkan, didewasakan dalam konteks politik PBB itu sendiri. Jadi bagi saya proses-proses menangani cara Tan Sri Taib Mahmud itu akan ada dia punya kesinambungannya. Tetapi kita harus ingat juga bahawa pendekatan-pendekatan baru terpaksa dilakukan. Penstabilan yang dilakukan oleh Tan Sri Taib Mahmud itu hanya sesuai untuk Taib Mahmud. Zaman ketika itu ataupun pada antara tahun 81 sampai sekarang ini sudah pasti pendekatan baru perlu dilakukan. Dia kena suatu watak yang perlu inklusif, melibatkan semua orang dalam pembuatan keputusan. Kerana yang penting dalam PBB itu adalah kelompok dalam Melayu, Melanau, Bidayuh dan juga Iban yang berada di situ. Itu merupakan tunjang dalam konteks politik di Sarawak. Jadi dia kena inklusif, dia kena bersifat terbuka, dia kena boleh menerima pandangan daripada pelbagai pihak, dan kalau boleh misalnya kata semua kaum itu dapat melihat potensi ketua menteri baru itu adalah merupakan potensi yang mendamaikan seluruh kaum-kaum itu. Itu cabarannya, kerana kalau kita refleksi sedikit keputusan pilihan raya negeri Sarawak yang lepas, BN menang 55 kursi, Pakatan Rakyat menang dengan PKR menang dengan 3 kursi, manakala DAP 12 kursi masa bebas 1. Itu pilihan raya negeri. Manakala pilihan raya umum yang lepas kita lihat BN menang 25 kursi, sapu bersih untuk kawasan PBB 14 kursi, PKR 1, DAP 5. Jadi lanskapnya benar-benar berubah menuju pilihan raya negeri 2015-2016. Adakah calon ketua menteri baru ini mampu menangani isu-isu baru, realiti politik baru yang sedang melanda Sarawak, malah di seluruh negara? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini.
Kembali dalam analisis awal ini, peralihan kuasa Sarawak. Mungkin di laman sosial lebih hebat diskusinya, wacananya. Mungkin Zul, apa yang terkini tentang politik Sarawak di laman sosial? Haji, sebelum kita pergi yang terkini, kita mungkin nak bersama ataupun melihat semula apakah undian dan juga bancian Sarawak.com semalam, kerana kita melihat siapakah calon yang paling layak sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baru. Di situ ada beberapa nama yang kita letakkan di situ, dan hasil undian keseluruhannya semalam kita dapat melihat bahawa 57% mengundi ataupun mengatakan bahawa Datuk Amar Abang Johari Tun Openg paling sesuai, diikuti oleh Tan Sri Adnan Satin dengan 17%, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan 12% dan nama-nama lain sebanyak 13% di situ. Itu bancian ataupun undian kami lakukan di astroawani.com berdasarkan 4 nama ataupun ada yang menamakan nama-nama yang lain. Di laman-laman media sosial, khususnya mereka yang tweet ataupun mereka yang mengeluarkan kenyataan daripada Sarawak, ramai juga yang bertanya, khususnya generasi muda, bertanyakan di manakah nama seperti Tan Sri Alfred Jabu di situ, kerana beliau dilihat sebagai timbalan Ketua Menteri Sarawak sekarang, dan adakah kepimpinan ia itu tidak cukup layak untuk diletakkan sebahagian daripada 4 nama ataupun nama-nama yang disebut sebagai Ketua Menteri. Ramai juga yang memberikan respon bahawa sesiapa pun yang bakal menjadi Ketua Menteri Sarawak nanti, namun apa yang penting perlu dilakukan ataupun perlu diletakkan sebagai keutamaan utama adalah untuk menjaga keharmonian Sarawak daripada masyarakat berbilang kaum itu, dan memastikan satu good governance ataupun urus tadbir yang baik dan juga efisien dapat dilakukan. Dan ramai juga mengatakan bahawa Tan Sri Abdul Taib Mahmud telah meninggalkan satu legasi yang cukup besar, dan itu semestinya satu perkara ataupun satu tanda aras yang telah diletakkan dan perlu digalas oleh penggantinya kelak. Itu perkara-perkara yang dibincangkan di media sosial, khususnya mereka di Sarawak. Itu sesuatu yang menarik, tapi saya rasa perkara ini akan lebih rancak lagi diperbualkan dalam masa sehari dua ni, Haji. Ya, saya rasa poll itu, undian itu perlu diteruskan. Kita akan lihat peratusannya dari hari ke hari, siapakah menjadi pilihan penonton Sarawak ini, kerana mungkin ini memberi indikasi bakal siapa yang akan nanti, yang bakal diumumkan oleh Tan Sri Taib Mahmud nanti. Terima kasih, Zul. Okey, sama. Dan saya tidak kesorangan juga pada malam ini, selain daripada Profesor Dr. Syahrudin. Di talian sekarang kita sudah bersedia Dr. Awang Azman Awang Pawi, Fellow Penyelidik Kursi Nusantara, Institut Pengajian Asal Timur Universiti Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, Dr. Awang. Assalamualaikum, Dr. Awang. Hello. Mungkin belum bersedia Dr. Awang di talian. Dr. Syahrudin, itu antara realiti politik baru. Apabila kita bincangkan ini, itu juga diperdebatkan di laman sosial. Generasi hari ini, seperti mana kita lihat keputusan Pilihan Raya Negeri dan juga Pilihan Raya Umum yang lepas di Sarawak, benar-benar memberi impak kepada keputusan, di mana permainan di laman sosial, blog-blog, radio Free Sarawak dan sebagainya, ini memberikan satu elemen baru bagaimana pentadbir baru ataupun pengganti Tan Sri Taib Mahmud perlu menangani elemen-elemen baru politik negara. Ya, sudah pasti bagi pengganti dia kena pergi kepada suatu dia kena exposekan dirinya dengan social media ataupun dengan permainan golongan-golongan generasi muda, kerana generasi muda inilah yang bakal menggantikan politik Sarawak akan datang. Jadi pandangan-pandangan mereka dalam laman sosial ataupun suara-suara mereka dalam pelbagai media sosial itu mesti diambil perhatian juga. Sebagai misalnya, kalau terdapat respon yang begitu rupa, kepimpinan politik di Sarawak kena mengambil kira, kerana inilah merupakan antara petunjuk bagaimana masyarakat ataupun golongan pertengahan ataupun golongan bandar dan juga golongan muda, kita harus faham bahawa golongan pertengahan, golongan bandar, masyarakat muda ini merupakan mereka yang tidak menyokong dan mendukung Barisan Nasional dalam pilihan yang lalu. Dr. Awang sudah bersedia di talian. Assalamualaikum, Dr. Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Awang, sebagai pengkaji ataupun penanalisis sosial di Sarawak, melihat transisi kepimpinan baru Sarawak ini, cabarannya untuk menangani literasi politik yang semakin tinggi, elemen-elemen politik baru semakin berkembang di Sarawak, dan tempias apa yang berlaku di Semenanjung, misalnya politik agama itu, biarpun tidak tiada masalah di Sarawak, tetapi tetap menjadi impak kepada generasi baru dan sebagainya. Bagaimana Ketua Menteri baru ini perlu menghadapi cabaran-cabaran ini? Okey, yang pertama saya lihat calon-calon yang disebut oleh Ketua Menteri tersebut semuanya mempunyai persediaan yang sangat cukup, dan masing-masing ada kekuatan yang padu. Dan kita tahu Ketua Menteri Sarawak seorang yang cukup bijaksana dalam dunia politik, dan beliau lebih arif
untuk menentukannya selepas caucus parlimen memilih ataupun menghantar balik itu kepada Ketua Menteri Sarawak. Ya. Dan saya ingat Ketua Menteri yang bakal dipilih itu nanti akan berupaya menangi isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di Sarawak, isu-isu politik dan isu sosial yang berlaku. Okey. Itu secara keseluruhannya, tapi dari sudut ataupun realiti politik Sarawak juga kita lihat politik bandar misalnya jatuh ke tangan DAP, Pakatan Rakyat dan sebagainya. Kelompok mereka yang berhijrah di luar Sarawak semakin kataupun tidak memihak kepada Barisan Nasional. Bagaimana ini dapat kataupun digembeling, diberi kekuatan baru, diberi nafas baru supaya faktor-faktor kestabilan, faktor-faktor real itu dapat dipulihkan semula supaya pemimpin-pemimpin ataupun pengundi-pengundi kawasan bandar melihat realiti politik itu bukan berasaskan sentimen semata-mata. Okey. Saya pasti Ketua Menteri Sarawak menyedari isu-isu tersebut dengan lebih jelas tentang real politik tersebut. Ya. Dan saya kira berbalik kepada pemilihan Ketua Menteri yang baru tersebut dijangka akan dapat menangani isu-isu yang semikian. Dan isu-isu tersebut dapat diselesaikan, saya ingat, melalui satu konsensus dahulu di peringkat parti sebelum diikuti peringkat Barisan Nasional Negeri Sarawak. Okey, itu pandangan Dr. Awang Azmat. Terima kasih Dr. Awang. Kita akan terus berhubung dengan Dr. Awang untuk mendapatkan perkembangan terkini politik Sarawak. Dr. Syahrudin, kita perlu lihat yang kedua. Selepas ini kita akan lihat dari sudut aspek ekonomi. Kerana legasi Tan Sri Tengku Mahmud sudah menyediakan kataupun platform skor kawasan pembangunan baru Sarawak yang memberi limpahan berbilion ringgit jika ia dapat kataupun dijelmakan semaksimum mungkin menjelang 2030. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Misi Sarawak untuk menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030 dengan pembangunan lestari ataupun pembangunan mampan sudah dibina ataupun sudah ditetapkan oleh Tan Sri Tengku Mahmud, dan ini sebenarnya satu cabaran juga untuk memastikan pelaburan terus masuk ke Sarawak, projek-projek mega yang sudah pun diasaskan oleh Tan Sri Tengku Mahmud, kawasan-kawasan tumpuan growth iaitu di Semalaju, di kawasan Sibu, di Mukah dan kawasan-kawasan pedalaman itu. Jadi cabaran bagi Ketua Menteri baru ini untuk memastikan kesinambungan itu. Satu lagi dari sudut aspek merapatkan jurang ekonomi, infrastruktur bandar dan luar bandar. Ya, politik bukan politik. Dia punya pembangunan ekonomi itu ada kaitan dengan politik Betul, Sarawak. dekat sekali. Kerana itu antara tema Tan Sri Tengku Mahmud sewaktu memerintah adalah politik pembangunan. Jadi maknanya proses dia berjaya membangunkan dan membangunkan Sarawak dan berjaya mengangkat Sarawak itu antara negeri yang kaya dalam konteks Malaysia. Tetapi ada perkara-perkara asas yang perlu diberi perhatian, terutamanya jurang antara bandar dan luar bandar, kerana infrastruktur itu memang lengkap di kawasan bandar, tetapi kalau pergi ke luar bandar sudah tentu ada masalah-masalah tertentu. Sudah tentu seperti mana kita bincangkan tadi, isu-isu infrastruktur dan kawasan-kawasan berbukit bukau dengan sungai yang bermacam ular di palu itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak ada akses infrastruktur dalam konteks ini Sarawak. Jadi jurang antara bandar, luar bandar, jurang antara masyarakat yang kaya, pertengahan dan juga masyarakat-masyarakat miskin adalah merupakan satu cabaran yang besar bagaimana kita harus merapatkan semua jurang-jurang itu. Di samping sebagai misalnya, ekonomi tidak hanya bergantung di bandar-bandar tertentu. Kalau kita lihat projek-projek yang mega, yang billion dollars, semuanya berpusat sama ada di Sibu, Miri, Semenanjau dan semestinya berada dalam ruang lingkup Miri. Sibu, skor banyak berpusat di Sibu.
dan juga Tanjung kita Manis di ya, Tanjung Halal Hub Manis ya. dan Halal Hub dan begitu juga di sekitar Kuching. Ya. Tapi bagaimana dengan kawasan-kawasan lain yang juga perlukan proses pembangunan itu? Misal kata di kawasan bahagian Kapit, Ya. misal kata di bahagian-bahagian lain yang sudah tentu ketinggalan dalam beberapa aspek pembangunan. Jadi sebagai ketua menteri baru yang akan timbul itu, maka sudah tentu dia mestilah merapatkan semua jurang-jurang itu, jurang antara miskin dan kaya, jurang antara bandar dan luar bandar, dan juga jurang antara bandar dan kawasan-kawasan yang lain itu. Mungkin pendekatan di luar kotak, pendekatan baru yang lebih ataupun bijak perlu dilakukan oleh ketua menteri baru supaya mungkin pusat-pusat pertumbuhan setempat di luar bandar itu perlu diperbanyakkan. Maksudnya satu kawasan yang luar bandar mungkin dipilih satu bandar kecil untuk dijadikan pusat tumpuan, diberikan akses segala infrastruktur air bersih, elektrik, jalan raya dan sebagainya, sekolah menengah sebagainya perlu diwujudkan lebih banyak. Ya, isu itu saya rasakan sudah dilakukan. Kalau kita lihat sebagai contohnya kawasan misal kata Betong, betul. Kawasan Alfred Jabu, dibuat suatu bandar di situ dan kemudiannya dia menjadi pusat tumpuan. Tanjung Manis seperti mana disebutkan itu, maknanya usaha-usaha Dulu itu, siapa nak pergi Tanjung Manis? ya, sudah tentu laluan feri tapi sekarang ini diusahakan untuk jalan ada darat, jembatan dan sebagainya. infrastruktur yang baru. Jadi walaupun menelan belanja yang besar Terpaksa untuk membuat infrastruktur itu, tetapi Sarawak adalah sebuah negeri yang kaya dengan bahan asli yang banyak, dengan petroleum, dengan bahan hutannya, dengan pertumbuhan industri-industri baru. Dan saya rasakan kesamarataan dan juga maknanya pemberian ekonomi itu mestilah diagihkan sama rata dalam konteks rakyat negeri Sarawak. Dan dalam masa terdekat ini pastinya kita akan melihat bargaining, negosiasi terus dilakukan. Sebab itu kita masih menunggu siapakah yang akan diumumkan oleh Tan Sri Taib Mahmud untuk menjadi pengganti beliau. Tetapi saya rasa rakyat kebanyakan lebih menunggu apakah yang bakal mereka nikmati selepas ini berbanding siapakah calon yang bakal dipilih oleh Tan Sri Taib Mahmud. Dia tidak banyak selalunya boleh dilakukan oleh seorang ketua menteri baru yang dilantik kerana berkemungkinan dia tidak akan mendapat mandat. Selalunya strategi perancangan yang dilakukan itu adalah selepas dia mendapat mandat yang barulah misal kata beberapa proyeksi dan tema yang dia akan lakukan itu barulah dikemukakan. Jadi sebaiknya mereka siapa pun yang dipilih dalam masa terdekat ini pastinya perlu mendapat mandat besar dalam pilihan raya negeri akan datang. Sudah pasti ada beberapa perkara basic yang tidak dapat dilakukan waktu PRN yang lalu. Isu orang bandarnya, isu masyarakat ibannya, tanah adat yang sentiasa berlaku dalam 4 atau 5 pilihan raya yang lalu akan sentiasa dihujah dan dilakukan. Dan ketua menteri baru itu sudah pasti akan mendapat ataupun sudah pasti cuba menyelesaikan beberapa isu pokok itu. Itu pandangan Profesor Dr. Syahrudin Badarudin, pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan juga Pengajian Polisi UiTM. Terima kasih Prof. Dan di talian tadi Dr. Awang Azman Awang Pawi, Institut Pengajian Asal Timur Universiti Malaysia Sarawak. Jika anda ada masa, bolehlah hantarkan pandangan anda ke laman web yang kami sediakan, platform yang kami sediakan, Facebook kami, Twitter kami, dan jangan lupa melayari esrawani.com. Assalamualaikum, insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih.